Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para penonton yang saya muliakan, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam tajuk yang agak istimewa, iaitu tentang Mahkamah Utama Syariah Perak Negeri Pertama. Akan membincang tajuk ini ialah pertama sekali Tan Sri Zulkifli Ahmad Makinuddin, seorang bekas Presiden Mahkamah Rayuan Sivil dan sekarang ini menjadi Hakim Mahkamah Utama Syariah Perak. Yang kedua, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia yang juga merupakan Ketua Hakim Syar'i. Dan yang ketiga, Datuk Zainul Rijal Abu Bakar, seorang peguam yang cukup terkenal dan tak perlu lagi diperkenalkan. Yang keempat ialah Profesor Najibah Muhammad Zain, seorang profesor di ICOL, di UIA, Fakulti Undang-Undang Ahmad Ibrahim, UIA. Dan bersama saya ada partner baru pada hari ini, ialah Profesor Datin Dr. Rayhana Abdullah, seorang profesor di Akademi Pengajian Islam dalam Jabatan Undang-Undang. Beliau juga adalah pengarah kepada Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Jadi ini kita ada 2 jam, oleh kerana kita lewat sikit maka kita lanjutkan sikit perbincangan kita sehingga kita boleh menepati 2 jam. Dan Datuk Zainul kata dia di tengah perjalanan dia minta izin untuk excuse. Tak apalah, kita bagi keizinan, tapi kita minta dia berada bersama kita maksimum sepanjang yang mungkin. Baik, saya akan mulakan soalan ini kepada Datuk Dr. Naim. Apa istimewanya Mahkamah Utama itu? Orang nak tahu. Ya, silakan Datuk. Terima kasih Datuk Profesor Emeritus. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Datuk Profesor Emeritus dan rakan-rakan dialog pada petang yang berbahagia ini, berbangkit kepada soalan Datuk Profesor Emeritus tadi, kepentingan penubuhan Mahkamah Utama ini, yang pertama yang dapat saya simpulkan ialah ianya merupakan satu jaminan keadilan yang setara melalui keseimbangan sistem peradilan. Allah SWT sebut dalam Al-Quran seperti mana yang kita sedia maklum, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Maknanya apabila kita hendak menghukum, kita hukum dengan adil. Dalam konteks ini, Datuk Profesor, Mahkamah mengikut tier Mahkamah Syariah sedia ada di seluruh negara kecuali Perak yang kita nak bincangkan pada petang ini. Kita mengamalkan 3 tier sistem, iaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan kemudian Mahkamah Rayuan Syariah dengan bidang kuasa masing-masing. Dalam konteks ini, bila mana saya menyebutkan tentang kepentingan penubuhan Mahkamah Utama ini dan menjamin keadilan yang setara, bermakna bagi kes-kes pihak-pihak yang memulakan tindakan di Mahkamah Rendah Syariah yang bidang kuasanya adalah lebih rendah, lebih kurang kontroversi dan lebih kurang daripada keberatan nilainya berbanding dengan Mahkamah Tinggi Sivil, pihak-pihak diberikan hak merayu sebanyak 2 kali, iaitu di Mahkamah Tinggi Syariah
dan kemudiannya di Mahkamah Rayuan Syariah. Ya. Tapi bagi kes-kes yang bermula di Mahkamah Tinggi Syariah, yang mana kesnya agak lebih berat, lebih tinggi nilainya, lebih kontroversi, lebih complicated, tetapi pihak-pihak ini mempunyai hak merayu sekali saja, iaitu daripada Mahkamah Tinggi Syariah kepada Mahkamah Rayuan Syariah. Dalam konteks inilah Datuk Profesor Emeritus, saya sebutkan di sini bahawa dengan tertubuhnya Mahkamah Utama Syariah di Perak, ianya memberikan keadilan yang setara bagi pihak-pihak yang memfailkan tindakan di Mahkamah Rendah dan juga mereka-mereka yang memfailkan kes-kes di Mahkamah Tinggi Syariah. Jadi bagi mereka yang memfailkan kes di Mahkamah Tinggi Syariah Perak contohnya, mereka ada hak merayu di Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah, dan kemudian berakhir di mahkamah yang kita bincangkan pada petang ini, iaitu Mahkamah Utama Syariah. Jadi dengan penubuhan Mahkamah Utama Syariah ini, maka apa yang saya sebutkan tadi tentang keadilan yang setara dalam konteks tier sistem mahkamah yang ada diamalkan di mahkamah-mahkamah syariah ini tercapai. Itulah. Dalam masa yang sama juga, Datuk Profesor Emeritus, kita akan dapat, kalau kita buat perbandingan dengan sistem keadilan di mahkamah sivil, kita akan dapati bagi kes-kes yang bermula di mahkamah rendah, mereka ada hak merayu di mahkamah tinggi dan kemudian di mahkamah rayuan. Manakala bagi kes-kes yang bermula di mahkamah tinggi sivil, mereka ini mempunyai hak untuk merayu di mahkamah rayuan syariah dan kemudian ke mahkamah persekutuan. Jadi dalam konteks ini, Datuk Profesor Emeritus, bagi orang-orang Islam yang berurusan dalam bidang kuasa mahkamah syariah, mereka akan nampak kesamarataan dan kesarataan keadilan itu dilaksanakan bagi kes-kes yang bermula di mahkamah rendah dan juga di mahkamah utama syariah ini. Dalam masa yang sama juga, Datuk Profesor Emeritus, kita ada beberapa kes contoh sebelum daripada ini. Kita ada kes Siti Nurhayati binti Muhammad Daud lawan Wan Syariman bin Wan Sulaiman dan seorang lagi, dan kes Wan Hairani binti Mahmud lawan Ismail bin Muhammad. Kes ini, Datuk Profesor Emeritus, kes ini difailkan di Mahkamah Tinggi melibatkan jutaan harta pihak-pihak failkan tadi. Tetapi betul. Tapi kes ini terpaksa berakhir di Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan sebab di situ tidak ada mahkamah yang keempat yang diorang boleh pergi. Itu yang kadang-kadang Datuk Profesor Emeritus, kita yang mengendalikan kes di Mahkamah Rayuan Syariah, bila dia tahu dia tidak ada lagi rayuan selepas daripada Mahkamah Rayuan Syariah, mereka kata, dan kemudian kita jumpalah di padang mahsyar. Sebab dah tak ada lagi selepas daripada itu. Sebab mereka ni buat perbandingan dengan satu, dengan mahkamah sivil, dan yang kedua dengan mereka-mereka yang memfailkan di mahkamah rendah. Jadi dalam konteks ini, Datuk Profesor Emeritus, saya merasakan dengan penubuhan mahkamah, kenapa pentingnya penubuhan Mahkamah Utama Syariah Negeri Perak ini, dia adalah satu refleksi keadilan yang hendak diberikan oleh Mahkamah Syariah kepada pihak-pihak yang memfailkan tuntutan mereka di Mahkamah Syariah. Maka secara tak langsung, ayat yang saya bacakan tadi, wa iza hakam bainan nasi an tahkumu bil adl, akan benar-benar terlihat keadilan itu benar-benar dapat dilaksanakan di Mahkamah Syariah. Okey, jelas lah. Jelas. Itu jelas. Tan Sri. Saya ingin menambah sedikitlah, Profesor. Apa yang telah dikatakan oleh sahabat saya, Dr. Naim. Kami berdua ni memanglah ahli panel baru Mahkamah Utama Syariah Perak. Untuk makluman semua, Mahkamah Utama Syariah Perak telah diperuntukkan di bawah enactment Mahkamah Syariah Perak 2018 yang telah pun diluluskan oleh Dewan Negeri Perak Darul Rizwan pada 5 Disember 2018 dan telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Para Ketua Sultan Perak pada 12 Februari 2019.
Dan untuk makluman semua yang ada di talian Zoom ini, kes pertama yang telah diadili adalah pada 16 Julai. Mahkamah Utama Syariah Perak telah mengadakan persidangan kes pertamanya berhubung dengan penubuhan Mahkamah Syariah. Itu kes civil berhubung dengan tuntutan harta sepencarian. Saya ingin menambah apa yang telah diperkatakan oleh Dr. Naim. Kes-kes yang akan dirujuk ke Mahkamah Utama Syariah hendaklah bermula daripada Mahkamah Tinggi Syariah. Maknanya itu adalah bidang kuasa asal kes-kes yang terdengar di Mahkamah Tinggi Syariah dan kemudian boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan Syariah. Jadi kalau bermula di Mahkamah Rendah, dia tak pergi kepada Mahkamah Utama. Dia akan sampai ke Mahkamah Rayuan saja. Okay. Tapi bagi kes yang tak sampai ke Mahkamah Utama Syariah, hendak bermula original jurisdiction dia, bidang kuasa asal, bermula di Mahkamah Tinggi Syariah. Kemudian boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan Syariah dan dari situ boleh merayu seterusnya ke Mahkamah Utama Syariah dengan syarat, Profesor, dengan syarat itu mesti mendapat kebenaran terlebih dahulu. Must get leave of the court of Mahkamah Utama Syariah. Maknanya bukan semestinya kes-kes yang berakhir rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah boleh terus pergi secara automatik ke Mahkamah Utama Syariah. Mereka litigan mestilah mendapat rayuan, kebenaran merayu terlebih dahulu. Apabila telah diberi kebenaran, barulah kes yang sebenar akan didengar semula oleh Mahkamah Utama Syariah atas meritnya. Maknanya full argument, rayuan di Mahkamah Utama Syariah. Tan Sri, ada orang kata pasal apa 4 tidak jadi 5 macam civil punya court. Kenapa 4? Tidak 5. Kalau nak tengok seperti yang dikatakan oleh di mana Mahkamah Sivil 5. Mahkamah Sivil, Profesor, kita mesti jelaskan bahawa the magistrate court dan session court adalah dianggap sebagai mahkamah lower, mahkamah rendah. Mahkamah rendah. Betul itu mahkamah rendah. Tapi kemudian dia akan pergi ke mahkamah tinggi. Jadi dari segi itu kita boleh kata sistem dia tu lebih kurang sama lah. Rayuan daripada mahkamah magistrate ke mahkamah session akan pergi ke mahkamah tinggi. Kemudian ke mahkamah rayuan. Jadi kita boleh kata 4 lah. Dan saya rasa dengan adanya Mahkamah Syariah, Mahkamah Utama Syariah ni akan menaikkan taraf Mahkamah Syariah sama seperti apa di Mahkamah Sivil. Itu pandangan saya. Okay. Saya tengok Prof Rohana bergerak nak tanya, ada soalan. Ada juga nak tanya soalan lah. Sebabnya tadi Datuk Naim pun ada sebut berkaitan dengan keadilan setara yang tadi ya. So jadi Datuk Naim pun dah terangkan dah yang dikatakan istilah keadilan setara ini kepada pihak-pihak ini iaitu memberi ruang lah, mungkin kita kata equivalent ataupun sama dengan apa yang ada di Mahkamah Sivil, gitu ya Datuk Naim ya. Dan juga iaitu memberi ruang kepada mereka yang bermula di peringkat mahkamah rendah. Maknanya mereka ini ada ruang 1 lapis, 2 lapis. Tapi kalau kes yang bermula di peringkat mahkamah tinggi ini, mereka ada 1 lapis saja untuk membuat rayuan. So adakah itu yang dimaksudkan oleh Datuk Naim bila Datuk Naim sebut penubuhan Mahkamah Utama Syariah ini adalah untuk ataupun menunjukkan keadilan setara kepada litigan itu sendiri? Benar Prof Dr. Raya. Sebab kalau kita lihat daripada perspektif hak, maknanya kalau pihak-pihak yang berurusan dengan mahkamah sivil sama ada di peringkat mahkamah rendah maupun di peringkat mahkamah tinggi, mereka ini diberikan hak untuk merayu. Kita perlu ingat bahawa dalam tuntutan sivil ataupun jenayah, ianya merupakan satu hak
yang diberikan kepada pihak-pihak. Bila kita sebut tentang hak ini, dia boleh kita bahagikan kepada dua, sama ada procedural justice ataupun substantive justice. Yang kita sebut dalam konteks hak merayu ini, saya lebih kepada ke arah procedural justice. Maknanya pihak yang berurusan di mahkamah sivil, mereka ini diberikan hak keadilan daripada sudut tata cara untuk merayu sebanyak 2 kali. Manakala bagi mereka-mereka yang ada di mahkamah syariah ni, bermula daripada mahkamah rendah, mereka ini diberikan hak keadilan daripada sudut tata cara, prosedur sebanyak 2 kali, iaitu daripada mahkamah rendah kepada mahkamah tinggi, kemudian kepada mahkamah rayuan syariah. Tetapi bagi pihak-pihak yang berurusan di mahkamah tinggi, mereka ini ada hak merayu sekali sahaja di mahkamah syariah, iaitu di mahkamah rayuan syariah. Maka dalam konteks memenuhi hak, saya sebut tadi, hak daripada sudut tata cara, memberikan hak kepada pihak-pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah tinggi untuk mereka ini merayu sebanyak 2 kali daripada mahkamah rayuan syariah negeri Perak kemudian kepada mahkamah utama syariah Perak. Barulah pihak-pihak yang memfailkan urusan di mahkamah tinggi syariah, mereka akan nampak yang mereka ini diberikan hak keadilan sama dengan saudara-saudara mereka di mahkamah sivil, sama dengan saudara-saudara mereka di mahkamah rendah syariah. Mereka ini diberikan hak. Barulah pada pandangan saya, wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Bila kamu hukum, hendaklah kamu hukum dengan adil. Justice must not only be done but seen to be done. Itu prinsip yang saya rasa kepentingan kepada penubuhan Mahkamah Utama Syariah ini. Ya, Tan Sri. Tan Sri. Ya, saya. Sebagai seorang hakim, saya nak tanya, apakah konsep keadilan dari kacamata seorang hakim? Jadi bila dia menjadi hakim sesuatu kes tu, dia tengok dari aspek sudut yang mana? Ya. Pada saya, dalam hal ini, seorang hakim hendaklah memberi pertimbangan yang saksama kepada kedua-dua pihak yang hendak diadili, yang ada di hadapannya. Itu pandangan saya lah. Umpamanya dalam kes jenayah, kita tahu keadilan bukan saja kepada pihak pendahulu raya yang mewakili the state, tetapi juga kepada pihak yang kena tuduh. Dan kita ada proses dia di mana kita katakan pihak pendahulu raya perlu membukti kesnya sebelum pihak yang kena tuduh diminta untuk dibela. Profesor, kita kata the burden of proof dalam criminal case adalah proof beyond reasonable doubt. Dibuktikan tanpa apa-apa keraguan yang menusabah. Bagi yang dituduh, dia hanya perlu raise the reasonable doubt, menimbulkan keraguan saja yang boleh membebaskan. Dan kita tahu ada tahap stage dia pendakwaan. Pihak pendakwa kena membuktikan kes prima facie, baru boleh memanggil seorang tertuduh untuk membela diri. Dan tertuduh pula mempunyai 3 pilihan apabila dipanggil untuk membela diri. Profesor tahu kan? Dia boleh berdiam diri, dia boleh memberi keterangan dari kandang orang salah, statement meredok, ataupun memberi keterangan secara bersumpah. Kalau dia beri keterangan secara dari kandang salah, dia tidak tertakluk kepada soal periksa, cross-examination. Itu semua orang tahu. Dan tapi kalau dia beri keterangan secara bersumpah, dia boleh disoal balas, jadi cross-examine. Itu 3 pilihan kita kata, the 3 alternative yang diberi kepada pihak yang kena tuduh. Bagi kes-kes civil pun syukur juga. Kedua pihak, plaintiff dan defendant, hendaklah membentang kes masing-masing mengikut tata cara yang sama dan kaedah-kaedah sama yang ditetapkan kepada mereka. Mereka mesti mematuhi prosedur-prosedur yang ada. Dan saya ingin menambah juga, seorang hakim hendaklah bersikap berkecuali dan does not got involved in the conduct of the trial. Orang kita kata a judge should not descend into the arena. Mana sistem kita adalah sistem common law, Profesor.
We follow the common law system. Kita bukan sistem inquisitorial seperti di Perancis semua, itu sistem inquisitorial. Kita mengikut sistem common law British, di mana seorang hakim akan hanya mengadili berdasarkan keterangan yang diberi oleh kedua pihak. Kita kata they should not interfere in the conduct of the, kalau perlu hanya untuk dapat clarification, tapi they should not get involved in the presentation of the case by both the plaintiff and the defendant. Itu yang saya kata, a judge should not descend into the arena. Sistem kita adalah sistem adversarial. Dan lagi satu saya tambah sikit. Keputusan seorang hakim pada saya dalam perhakimannya, seorang hakim hendak memberi alasan-alasan bagaimana ia merumuskan keputusannya. A judge, when he delivers a judgment, must give reasons to support his decision. Ini adalah bagi membolehkan pihak-pihak yang diadili mengetahui apakah alasan-alasan dia menolak dan menerima keterangan yang diberi oleh pihak masing-masing. Dan lagi satu, jika keputusannya telah dibuat, rayuan hendaklah diberikan kepada kedua pihak. Maknanya kita ada sistem rayuan dikatakan tadi. Kalau bermula di Mahkamah Tinggi, super juga yang kita ada sekarang di Mahkamah Utama Syariah, boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan Syariah dan kemudian ke Mahkamah Utama Syariah. Itulah pada saya lah yang boleh kita katakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Tan Sri. Saya nak beralih kepada Datuk Zainul. Jadi kalaulah sistem kita, hakim itu, dia mengambil pendirian, dalam bahasa saya lah, pendirian pasif. Bukan pendirian yang aktif. Dia tidak apa-apa semua sekali, kita punya sistem. Tidak macam continental punya sistem itu. Jadi apa peranan seorang peguam dalam mencari keadilan itu? Jadi mesti dia menggerakkan hakim ke, menggerakkan bagaimana dia nak cari keadilan itu? Dia nak tackle dari segi mana? Terima kasih Prof. Dan rakan-rakan panelis yang saya hormati. Saya mengucapkan, pertama-tamanya saya ingin merakamkan bahawa sebagai seorang pengamal undang-undang syariah khususnya di negeri Perak dan amnya di seluruh Malaysia, peguam-peguam amat-amat mengalu-alukan dengan pewujudan Mahkamah Utama Syariah Negeri Perak ini, yang kerana ia dapat menghilangkan tohmahan kepada sistem mahkamah itu sendiri. Tohmahan yang saya katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Datuk Dr. Naim tadi, kita ada ramai klien di Mahkamah Tinggi, kita menang di Mahkamah Tinggi, dirayu oleh pihak sebelah sana, di peringkat rayuan diterima. Jadi yang menang di Mahkamah Tinggi ni kata, kenapa saya tak boleh rayu pula? Dia boleh rayu keputusan yang saya menang. Jadi itu akan mendatangkan tohmahan kepada sistem mahkamah itu sendiri. Dan berbalik kepada soalan yang dikemukakan kepada saya tentang peranan peguam, saya rasa Tan Sri dah ada menyentuh sedikit tentang konsep adversarial di mahkamah sivil dan juga di mahkamah syariah. Tetapi di mahkamah syariah tidak, saya percaya tidak 100% adversarial. Ada dalam kes-kes tertentu, mahkamah syariah boleh berperanan dalam bentuk inquisitorial, mahkamah yang hakim-hakim yang mempunyai peranannya. Dan dalam Islam juga kita melihat kepada peranan yang dimainkan bukan saja oleh hakim-hakim tetapi juga peguam-peguam di mahkamah-mahkamah. Oleh kerana secara umumnya sistem kita adalah sistem yang adversarial, peguam memainkan peranan yang penting di mahkamah di dalam membawa hala tuju perbicaraan tersebut. Jadi di dalam untuk melihat kepada menulis pleading, contohnya penyata tuntutan, pembelaan,
ke manakah hala tuju, apakah fakta yang dipersetujui, apakah fakta yang tidak dipersetujui, apa isu yang perlu dibicarakan. Itu biasanya adalah daripada persetujuan antara peguam-peguam. Jadi hakim-hakim akan melihat kepada fakta ataupun isu yang ingin dibicarakan sahaja dan memutuskan isu yang disputes, apa pertikaian sebenarnya. Tak perlulah kalau ada peguam contohnya, tak perlulah nak buktikan tarikh perkahwinan bila, tarikh perceraian bila. Perkara-perkara tersebut telah, fakta-fakta tersebut telah dipersetujui. Dengan cara itu ia akan dapat menjimatkan masa mahkamah dan juga masa pihak-pihak daripada peguam yang berlitigan yang amat panjang dan sebagainya. Jadi peranan peguam selalu disebut sebagai pegawai mahkamah. Ada etika yang perlu dipatuhi. Peguam melicinkan perjalanan perbicaraan di mahkamah, dan kalau kita lihat kes-kes yang tidak mempunyai peguam umpamanya, khususnya apabila wanita-wanita yang ingin bercerai ataupun menuntut sesuatu tuntutan di mahkamah, biasanya mereka ingat linangan air mata itu akan dapat mempengaruhi hakim-hakim. Tetapi sebenarnya hakim-hakim tidak menimbang berapa berat air mata yang keluar daripada mata mereka, tetapi menimbang kepada evidence, bukti-bukti yang dikemukakan. Tetapi bagaimana kalau pihak-pihak ini tidak tahu bagaimana nak menunjukkan bukti itu kepada hakim, itu akan mengurangkan kelancaran proses mahkamah itu sendiri. Jadi inilah antara peranan peguam yang dapat dimainkan di mahkamah untuk melancarkan proses perbicaraan. Berbalik pada mahkamah utama ini tadi, ini bagi kami di kalangan peguam-peguam, ia adalah langkah pertama yang sangat-sangat dialukan. Beberapa langkah lain juga perlu seharusnya selepas daripada ini diambil oleh pihak-pihak yang berwenang untuk dilaksanakan, seperti tentang kebebasan kehakiman, remunerasi hakim, kaedah penubuhan mahkamah, bidang kuasa dan sebagainya juga perlu diambil kira oleh pihak yang mempunyai authority untuk menyamakan taraf mahkamah syariah dengan mahkamah sivil. Satu perkara yang secara prosedural yang saya ingin sentuh juga dengan penubuhan mahkamah utama syariah ini, khususnya di negeri Perak, oleh kerana terdapat dua layer rayuan, ia sudah pasti akan kes-kes akan dilupuskan dengan mengambil masa yang lebih lama, ya, kerana ada dua step untuk rayuan, ya. Tapi saya percaya bahawa Mahkamah Utama Negeri Perak ini akan dapat melupuskan kes dengan kadar yang segera, tidak akan mengambil masa yang panjang, kerana pihak-pihak perlu menikmati the fruits of litigation mereka tanpa menunggu masa yang lebih panjang. Bukan saya tidak percaya kepada kecekapan mahkamah syariah, tetapi perkara itu perlu diambil kira di dalam memutuskan sesuatu isu itu secara tuntas dan tidak perlu dibicarakan semula. Kalau dalam prinsip sivilnya dikatakan sebagai res judicata. Ya, terima kasih. Ada Prof. Rana? Ada? Okey. Tadi masa kita dengar perbincangan kan, bila sebut rayuan ke Mahkamah Syariah, Mahkamah Utama Syariah ini, saya rasa Tan Sri sebut berkaitan dengan harta sepencarian, yang jumlah kita kata satu jumlah yang tinggi lah. Jadi maka ada kes beginilah yang dirayu sehingga ke Mahkamah Utama Syariah. Jadi saya mungkin nak tanya dengan Datuk Zainul Rijal, bagaimana dengan kes-kes yang melibatkan emosi seperti Hadhanah, yang mana kita tahu ini bermula di Mahkamah Tinggi. So jadi sebabnya Datuk Zainul sebut beliau mengharapkan supaya kes itu tidak prolong dan jadi macam delay begitu kan. Sedangkan dia beza antara kes harta pencarian dengan kes Hadhanah. Jadi macam mana pandangan Datuk? Soalan Prof yang sangat menarik itu, ya.
Bagi saya, kalau kes-kes yang melibatkan emosi ini perlu ditangani dengan keadaan yang segera, ya, isu hadanah, ya. Kita ada peruntukan undang-undang yang mengenai isu-isu mengenai perintah-perintah hadanah yang secara interim, contohnya tidak boleh dirayu. Kalau didapat satu perintah di Mahkamah Tinggi, tidak dibenarkan dirayu sementara kes itu tak selesai. Jadi kita tak boleh dapat satu perintah interim, rayu ke Mahkamah Rayuan, Mahkamah Utama pula. Jadi itu akan memakan masa yang panjang. Jadi status quo itu akan dikekalkan. Sementara contohnya kes hadanah itu secara kekal itu diputuskan. Jadi ia tidak akan mengambil masa yang panjang untuk mendapatkan perintah interim, perintah sementara. Begitu juga tentang nafkah. Nafkah anak-anak dan juga isteri perlu makan setiap hari. Tak boleh tunggu sampai Mahkamah Rayuan, Mahkamah Utama untuk putuskan. Jadi boleh memohon perintah sementara, nafkah sementara. Jadi perkara itu tidak boleh dirayu. Jadi sementara rayuan-rayuan yang kekal itu diputuskan, kita masih boleh lagi melaksanakan perintah sementara itu. Jadi dalam konteks ini mungkin ada itu saya katakan tadi, kemahiran peguam juga sangat penting untuk melihat sama ada perlu buat rayuan ataupun tidak, perlu buat permohonan interim ataupun tidak dan sebagainya, permohonan injunksi dan sebagainya. Okey, terima kasih Datuk. Orang akademik, Prof Najibah. Apa peranan orang akademik untuk mempertingkatkan nilai keadilan dalam masyarakat kita melalui mahkamah, melalui guaman, melalui perbicaraan dan sebagainya, atau melalui research yang dilakukan oleh orang akademik? Macam mana? Prof Najibah kena on mikrofon. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Prof. Jadi terima kasih pada soalan tu, dan juga saya sebenarnya nak beritahu bahawa beberapa tahun yang lepas saya sebenarnya terlibat secara langsung jugalah dalam dalam perbincangan untuk menubuhkan mahkamah khas ataupun mahkamah utama yang digunakan pakai di Perak, dan juga yang 5 layer, 4 layer dan juga 5 layer di Jabatan Peguam Negara. Bagaimanapun nampaknya yang 4 level ni dulu yang berjalan di mahkamah, dimulakan di Perak. Jadi sebagaimana telah disebutkan oleh Tan Sri tadi, maknanya kes-kes yang akan sampai kepada mahkamah utama ni yang melibatkan kes-kes yang mana original jurisdiction dia adalah di Mahkamah Tinggi. Jadi kebanyakan kes-kes ni adalah bentuknya sama ada jenayah ataupun kes-kes yang melibatkan hadanah dan juga harta pencarian, yang kebiasaannya mengambil masa yang lama lah untuk diselesaikan oleh kerana terlalu banyak fakta yang perlu diperincikan. Jadi apapun, sebagai seorang ahli akademik, kita mengalu-alukanlah apa-apa bentuk usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mahkamah syariah. Walaupunpun sebagaimana soalan yang telah diutarakan oleh Prof Raihanah tadi, kebanyakan kes-kes yang dilaksanakan di mahkamah syariah ni adalah bersifat undang-undang personal, di mana saya juga mengharapkan, di samping mungkin dalam konteks ini perlu kepada mahkamah utama sebagaimana yang Tan Sri sebut tadi berdasarkan kepada merit tertentu. For me, saya setujulah, maknanya mesti ada tapisan. Maknanya bukan semua kes akan pergi ke mahkamah utama kerana ia sebenarnya sangat tidak bersesuaian dalam kes-kes yang bersifat personal, kes-kes perceraian dan sebagainya yang memanjangkan kemelut perselisihan antara pihak-pihak, terutamanya kalau dia melibatkan ahli anggota keluarga. Jadi sebaik-baiknya perkara-perkara yang melibatkan pertikaian anggota keluarga ni kita kena selesaikan dengan cara yang betul, dengan cara yang sesuai dengan prosedur untuk menyelesaikan kemelut pertikaian itu. Sebab saya tengok dalam kes-kes yang melibatkan kes-kes even harta pusaka,
kalau harta pencarian itu melibatkan suami isteri, kalau harta pusaka melibatkan anggota keluarga. Jadi dalam konteks ini, di samping kebaikan kita kata apa, usaha untuk meningkatkan mahkamah syariah itu sendiri, tapi dalam satu aspek yang lain, kita juga mengharapkan ada satu prosedur yang lebih efisien untuk menyelesaikan kes-kes yang bersifat perserikatan keluarga ni tadi, supaya pertikaian itu tidak berpanjangan dan tidak menyebabkan persengketaan di antara ahli anggota keluarga. Dan biasanya ini berlaku dalam hal-hal tertentu, ialah mungkin dari sudut pemerhatian saya, ialah mungkin di peringkat awal, kita kata apa, mungkin dalam konteks property ni, biasanya di mahkamah tinggi, bermula di mahkamah tinggi. Di peringkat awal itu, ketidakbolehan hakim itu melihat sesuatu kes tu dengan teliti, ataupun ketidakupayaan untuk menilai sesuatu kes itu, sehingga menyebabkan kes itu tidak diputuskan dengan baik dan pihak-pihak yang tidak berpuas hati akan bawa ke mahkamah. After all pun dalam hal-hal lain pun maknanya kebanyakan kes dibawa juga ke mahkamah yang lebih tinggi, kerana sudah tentulah akan ada pihak yang tidak bersetuju dengan apa-apa keputusan yang dibuat oleh mahkamah. Sebab tu dalam konteks kita sebagai researcher lah, walaupun saya bersetujulah dengan apa yang Datuk Naim sebut tadi, yang Ahmad Arif sebut tadi tentang procedural justice, dalam konteks memberi ruang kepada pihak-pihak yang terkilan untuk membuat rayuan seterusnya dan mencari keadilan di peringkat yang lebih tinggi, tetapi saya sebenarnya dalam konteks yang di other perspektif, mahu sebaik-baiknya supaya ada satu prosedur yang sesuai dalam dalam menangani kes-kes keluarga ni tadi, di mahkamah syariah terutamanya, supaya kemelut-kemelut ini dapat diselesaikan dengan cara baik. Bagi saya adil ni ada sesuatu yang relatif, mungkin kalau dalam konteks harta pencarian kita bercakap tentang 50-50, tapi dalam hal-hal tertentu, adil itu tidak semestinya separuh-separuh, tidak semestinya half-half, tetapi pihak-pihak berpuas hati dengan apa yang mereka perolehi, dan at the same time kekeluargaan itu, nilai-nilai keluarga itu dapat diterapkan dan dapat dikekalkan walaupun pihak-pihak itu mungkin terpaksa berpisah, ataupun berhadapan dengan masalah-masalah yang perlu diselesaikan secara legal. So dalam hal ini saya rasalah kita perlu berusaha. Jadi sebenarnya saya sangat bersetuju kalau mungkin kita di samping mahkamah utama tu tadi, makna kita juga berusaha untuk menubuhkan mahkamah yang lebih friendly keluarga, sebab saya tengok macam di beberapa negara, dalam kes-kes yang tadi yang Datuk Zainul sebut tentang isu-isu nafkah ke, tuntutan-tuntutan yang mungkin melibatkan beratus-ratus ribu tuntutan yang tidak dibuat sebelum ini dan sebagainya. Jadi even kalau kita pergi Singapura pun, dia mengambil pendekatan yang sangat orang kata ringkas. Maksudnya sebaik-baiknya kes-kes itu dapat diselesaikan dengan cara mediasi, dengan cara kita kata pengantaraan sebelum itu. Jadi dengan cara itu dia tidak memerlukan kepada kita kata rayuan seterusnya dalam keadaan-keadaan yang mungkin tidak ada merit ataupun dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Jadi apa pihak-pihak yang perlu lakukan ialah mungkin dalam konteks kita kata nafkah, dalam konteks penjagaan anak dan sebagainya, jika pihak-pihak tidak berpuas hati, mereka boleh membuat kita kata permohonan untuk ubah perintah dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, maknanya dalam konteks yang saya bercakap lebih spesifik lah kepada hal-hal yang berkaitan dengan kekeluargaan ni tadi, untuk saya sangat bersetuju kalau kita cuba mengelakkan daripada rayuan yang berpanjangan, tapi supaya kita kata nilai-nilai kekeluargaan itu dapat diterapkan walaupun pihak-pihak mungkin dah tidak boleh tinggal sebumbung disebabkan permasalahan itu. Okey. Kita ada apa soalan Prof, kita berbincang, kita santai sekali lah. Mungkin saya mulakan dengan
Datuk Naim, ini bukan mahkamah keluarga kan? Mahkamah, bila katakan mahkamah civil, mahkamah syariah, syariah pun ada civil, ada kriminal juga. Masalah kes-kes berkait dengan perbankan Islam ni duduk kat mana ni dalam mahkamah syariah? Datuk Naim kena on microphone. Terima kasih Datuk Basri. Datuk Profesor Emeritus, tadi kita sedia maklum hakikatnya sekarang bidang kuasa yang diberikan kepada Mahkamah Syariah di bawah Perlembagaan Persekutuan adalah terhad seperti mana yang disebut oleh Profesor Dr. Rahana dengan Profesor Dr. Najibah tadi. Maknanya kita lebih kepada undang-undang diri mereka-mereka yang beragama Islam. Mungkin ada perbezaan lah kalau kita tengok di negara jiran sebelah kita, di Indonesia sebagai contohnya, isu-isu berkaitan dengan muamalat Islam ataupun perbankan Islam ini dipertikai dan diputuskan oleh hakim-hakim di Mahkamah Pengadilan Agama. Itu yang berlaku di seberang sana lah, di Mahkamah Pengadilan Agama di Indonesia. Tetapi kita di Malaysia ini masih lagi mengekalkan perkara-perkara berkaitan dengan isu perbankan itu berada dalam bidang kuasa Mahkamah Sivil. Sebab sekarang ni bolehkah kita bincang meluas sikit? Masalah kes-kes di kes-kes perbankan Islam sebagainya, macam mana dia tidak boleh masuk dalam Mahkamah Syariah? Saya percaya kalau dilihat daripada sudut kami di Mahkamah Syariah, hakim-hakim Mahkamah Syariah, Datuk Profesor, kita mengharapkan dalam konteks perluasan bidang kuasa Mahkamah Syariah, kita bersedia untuk melihat supaya perbankan Islam ini dipertikai dan dibicarakan oleh hakim-hakim Mahkamah Syariah. Sebab kita percaya bahawa hakim-hakim Mahkamah Syariah ini mempunyai ilmu dan mereka ini telah ditrain dan dilatih dalam bidang muamalat Islam. Itu secara asasnya. Tetapi dalam masa yang sama juga, Prof. Emeritus, kita kena lihat juga daripada realiti Perlembagaan Persekutuan. Sebab Perlembagaan Persekutuan senarai kedua, jadual yang ke-9, jadual yang ke-9 telah secara jelas menyatakan bahawa Mahkamah Syariah ini hanya berbidang kuasa ke atas mereka-mereka yang beragama Islam. Itu hakikat dia. Sebab itulah bila disebut tentang undang-undang diri, dia tak terhenti di situ, Profesor Emeritus. Dia terus kepada undang-undang diri mereka-mereka yang beragama Islam. Maknanya kedua-dua mereka ini adalah orang-orang Islam. Jadi kalau ia melibatkan pertikaian perbankan yang mana ada, saya percaya, melibatkan mereka-mereka yang bukan beragama Islam. Jadi sekiranya ada pertikaian melibatkan mereka-mereka yang bukan beragama Islam, di situ timbul persoalannya. Bukan daripada sudut sama ada hakim-hakim Mahkamah Syariah ini tidak mampu untuk menyelesaikan isu-isu perbankan Islam. Tetapi dia lebih kepada sejauh mana hakim-hakim Mahkamah Syariah yang telah dibatasi bidang kuasanya oleh Perlembagaan Persekutuan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengendalikan kes-kes melibatkan pihak-pihak, kedua-dua pihak ni, plaintiff dan defendant adalah mereka-mereka yang beragama Islam. Jadi kalau salah seorang macam dalam bidang pendidikan, kuasa negeri, kuasa federal lah tentang masalah pendidikan Islam, begitu tak? Ya, betul. Ya, kedudukannya macam itu. Bidang kuasa yang terhad yang melibatkan kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan. Prof, saya bercampur sikit boleh? Kalau kita melihat kepada Perlembagaan Persekutuan, jadual ke-9 itu, mungkin Tan Sri boleh betulkan saya selepas daripada ini. Isunya, matannya, subjek matternya adalah banking. Banking sama ada konvensional ataupun civil ataupun syariah adalah di bawah bidang kuasa federal.
Jadi mahkamah sivil yang mempunyai kuasa untuk menentukan isu-isu mengenai perbankan. Sama ada perbankan itu cabangnya konvensional ataupun syariah, bidang kuasanya, subjek matternya ialah banking. Jadi perbankan itu subjek matternya adalah belongs kepada federal. Jadi sebab itu ia pergi ke mahkamah sivil. Kemudian kalau kita lihat secara teliti jadual ke-9 senarai 2, senarai negeri item 1, yang akhirnya butiran 1 tu ada sebut tentang determination of Islamic law, penentuan hukum mengenai hukum syarak. Jadi bagi saya, kalau semua pihak dalam kes itu adalah orang Islam, dalam menentukan satu-satu contohnya satu produk perbankan itu adakah ia bercanggah ataupun bertepatan dengan hukum syarak, kita boleh cuba untuk mendapatkan perisytiharan itu di mahkamah syariah. Sebab determination of Islamic law itu di dalam jadual 9 senarai 2 item 1 itu adalah di bawah mahkamah syariah. Jadi untuk menentukan syariah compliance ataupun tidak, mungkin ada ruang di situ untuk dibawa ke mahkamah syariah. Tetapi belum ada case law ke arah itu lagi lah. Belum ini ada. Pasal orang akademik tak aktif lah. Dia tidak provoke masyarakat supaya bawa kes ke mahkamah misalnya. Misalnya saya... Dah banyak dah penulisan daripada dulu lagi. Penulisan? Buat apa tulis mati dalam buku ya? Macam mana? Prof Rehana, macam mana? Okey lah, tak apalah. Kalau saya nak tanya benda lain. Okey. Datuk Naim dan juga Prof Najibah, tapi sebab Datuk Zainul Rijal tu dia nak berhenti 4.30, saya rasa saya nak kena tanya Datuk Zainul Rijal dululah. Prof Najibah pun sebut berkaitan dengan mediasi. So jadi Datuk Zainul Rijal ni kira orang kuat lah, figura utama ke apa berkaitan dengan mediasi. Jadi saya nak tanya Datuk Zainul, bila dah ada Mahkamah Utama Syariah ini di Perak setakat ini, bagaimana sebenarnya peranan mediasi itu sendiri dalam sistem yang begini? Apakah ini yang mana satu yang akan lenyap, ataupun mungkin masyarakat tidak tahu bahawasanya mediasi itu mempunyai satu kekuatan juga sebenarnya dalam menyelesaikan pertelingkahan. Dalam konteks kita ini pertelingkahan keluarga lah, dan saya rasa bila sebut mediasi ini dia banyak angle yang kita boleh guna. Silakan Datuk Zainul. Okey, Prof Rehana. Kalau apa yang kita amalkan di mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah, mediasi ini kalau di mahkamah syariah dikatakan sebagai suluh dibuat sebelum perbicaraan sesuatu kes. Jadi cuba didamaikan kedua belah pihak, berbincang mengikut prinsip-prinsip yang tertentu. Kalau dapat selesai, boleh selesaikan. Tetapi kalau di luar negara, di mahkamah keluarga, khususnya di Australia umpamanya, mediation itu dibuat di luar sistem mahkamah. Maknanya kalau isu-isu itu berkaitan dengan kekeluargaan ataupun anak-anak, kanak-kanak, perlu pergi ke relationship Australia dulu, pusat mediasi itu dulu, selesaikan. Kalau tak boleh selesai, barulah boleh file di mahkamah. Berbeza dengan mahkamah kita, civil dan juga syariah, file dulu kes di mahkamah, barulah pergi ke mediation. Itu mungkin pendekatan itu mungkin kita boleh bincang balik sama ada kita nak menggunakan, mengadaptasi apa yang berlaku di luar negara, ataupun kita nak perkukuhkan apa yang ada di dalam Malaysia. Kemudian saya juga pernah pergi ke mahkamah rayuan di California, United States. Di sana mediasinya lebih bergerak dengan lebih baik lagi, sebab di dalam kes-kes rayuan juga ada mediation, kes-kes yang jenayah juga ada mediation.
Saya tanya kenapa ada mediation di peringkat rayuan. Dia kata walaupun ada kes penghakiman sudah diberikan, tetapi the ultimate perintah belum lagi dikeluarkan. Ada chances pihak akan kalah, pihak akan menang, yang mana kita boleh ada ruang untuk berbincang semula. Mungkin walaupun dia dapat contohnya satu penghakiman $100,000 dia bincang-bincang boleh jadi $50,000 dengan apology dan sebagainya ataupun perkara-perkara lain. Itu apa yang berlaku di luar negara. Jadi bagi saya mediasi di Malaysia ini, kalau kita tengok akta pun, akta mediasi 2012 baru lagi dan tak pernah pun kita pindah, dan kita tak ada accreditation body dan sebagainya. Di sana bagi saya banyak ruang untuk kita implement mediation di mahkamah sivil dan juga di mahkamah syariah. Saya tak fikir dengan adanya mahkamah utama ini ruang untuk menyelesaikan dispute secara baik itu akan lenyap dalam sudut itu. Kita boleh kembangkan kepada kes-kes di peringkat rayuan, kita boleh kembangkan kes-kes jenayah dan sebagainya untuk mediation ini. Ya, saya ingin menambah sedikit, apa Ustaz? Berhubung dengan saya setuju, memang baik kita galakkan penggunaan mediation center atau pusat mediasi. Pengalaman saya sebagai Hakim Besar Melaya, Presiden Mahkamah Rayuan, Dr. Zainal Rijal tahu kan, memang kita galakkan proses mediasi ini. Kita ada dalam sistem case management kita, pengurusan kes kita. Di mana dalam stage pengurusan kes, setelah pleading, statement of defense difailkan, setelah pleading tertutup, kita galakkan pihak-pihak katakan setuju untuk pergi ke pusat mediasi. Kita bagi timeline, katakan kita bagi you setelah semua pleading tertutup, statement defense telah difailkan, kita kata tarikh bicara ditetapkan. Katakan 2 bulan dari sekarang, kita kalau tidak ada penyelesaian, kita akan jalankan pembicaraan. Tapi kita beri peluang kepada pusat mediasi. We have established almost all the big center, mediation center. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor Bahru. And they have been very successful, dia berjaya. Sebab kita kata, we allow you, kita benarkan pergi ke, tapi kita bagi timeline, kita tak nak lewatkan pembicaraan kes. Setelah pleading tutup, kita kata kita beri tarikh yang tetap. 2 bulan dari sekarang, selepas pleading tutup, kita adakan tarikh bicara. Tapi kita benarkan pergi kepada pusat mediasi untuk pihak-pihak mencapaikan satu persetujuan. Kalau dia capai persetujuan untuk bersetuju menyelesaikan kes akan balik kepada hakim yang mengendalikan kes itu. Dan hakim itu akan merekodkan persetujuan yang dicapai di pusat mediasi. Itulah di antara peningkatan kita telah ambil. Dan kita memang berharap di mahkamah syariah pun boleh berjalan seperti begini. Dan setelah pun saya percaya berjalan sekarang. Dan dia katakan suluh, betul kan? Itu pandangan saya. Datuk, saya ingat nak mencelah sikit. Celah. Alhamdulillah, nampaknya apa nama ni, idea mediasi ni memang sudah diguna pakai di mahkamah syariah. Cuma saya tertarik dengan apa yang Datuk Zainul sebut tadi tentang beberapa di negara maju ni. Saya ingat apa yang patut kita usahakan ialah untuk mengukuhkan sistem sokongan kita dalam mahkamah, dalam sistem mahkamah kita. Jadi sistem sokongan yang saya masukkan, macam contohnya Datuk Zainul sebut tadi, macam di Australia, sebelum dia pergi ke mahkamah, dia akan ke pusat, dia panggil pusat kekeluargaan, Family Relationship Center dulu, untuk untuk diberitahu, briefkan apa tanggungjawab dia terhadap anak-anak dia, nafkah dia, dan apa-apa saja. Sebab apa, undang-undang mereka sudah pun berubah kerana mereka menekankan tentang konsep apa yang dipanggil sebagai parental responsibility yang masuk dalam undang-undang dia. Jadi untuk melaksanakan, merealisasikan kita kata apa, tanggungjawab itu, jadi mereka kena hadir kepada pusat tersebut untuk mendapat maklumat tentang apa yang undang-undang expect kepada ibu-ibu ni dan bapa-bapa ni tadi untuk mereka lakukan kepada anak-anak mereka. Dan saya tengok macam contohnya di Singapura, proses dimulakan dengan kaunseling sebelum pergi kepada mediasi. Dan dalam proses kaunseling tu, pihak-pihak hendaklah
macam contohnya kita ambil dalam kes hadanah, contohnya dalam kes custody, ya, pihak-pihak tu hendaklah dipanggil mandatory parenting plan, sampai macam itu. Maknanya dalam counseling tu mereka kena bincang dah kalau mereka nak bercerai, bincangkan macam mana anak-anak ni perlu maknanya perlu dijaga, macam mana peranan ibu bapa tu nak dan mereka menekankan bahawa ibu bapa tu mestilah sama-sama mengambil tanggungjawab terhadap anak-anak itu, walaupun mereka nak bercerai ke dan sebagainya, ya, mereka mesti ambil tanggungjawab. Jadi tidak ada kita kata apa konsep berebut anak dan sebagainya sebagaimana yang kita masih ada lah dalam negara kita, sebab undang-undang kita masih lagi belum berubah, kecuali pihak-pihak itu boleh mencapai persetujuan melalui mediasi. Dan saya rasa sebab tadi kita bercakap tentang Mahkamah Utama tadi, maknanya kita mungkin ghostkan balik sikit lah, kita cuba untuk mengenengahkan konsep kita kata pengukuhan sistem, supaya pihak-pihak yang bermasalah dan sebagainya itu tadi dapat diberi sokongan, diberi bantuan, maknanya sebelum mereka sampai ke tahap litigasi di mahkamah. Najibah dan juga Datuk Zainul Rijal, maksudnya kalaulah kes, terutama sekali kes yang melibatkan perasaan dan emosi ni sampailah ke Mahkamah Utama Syariah ni, maksudnya di situ tu masih ada lagi ruang untuk pihak-pihak itu mengada atau memilih untuk mediasi itu. Saya percaya mereka perlu diberi ruang. Jika mereka ingin menyelesaikan, berbincang secara baik, perlu diberi peluang untuk menyelesaikan cara mediasi ini secara suluh, walaupun ia berada di peringkat Mahkamah Utama. Okey. Tan Sri, sikit soalan ni. Pengalaman saya di Mahkamah Rayuan Syariah di Kota Baru dulu. Tun Saleh Abbas kita selalu mengeluh tentang mutu report mahkamah-mahkamah di bawah bila kita nak buat jaya dan sebagainya tu. Penghakiman dan dia punya dia punya proceeding dan sebagainya. Sekarang ni pada pandangan Tan Sri, benda ni dah okey ke? Ya, saya tak berapa pasti sebab tapi yang saya tahu, pengalaman saya dekat 2 tahun saya duduk di Mahkamah Rayuan Syariah Perak dan sekarang baru bermula di Mahkamah Utama Syariah. Tiap-tiap kes yang kami dengar, kita akan keluarkan satu penghakiman selepas kita mendengar kes itu. Sama ada kita tangguh beri keputusan ataupun setelah kita beri keputusan secara lisan, kita akan balik dalam tempoh sebulan 2 bulan, kita akan sampaikan penghakiman bertulis. Itu saya kata tadi, penting bagi mahkamah yang tertinggi, sama ada Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Utama nanti, mesti pada pandangan hemat saya, apabila sesuatu keputusan dibuat, mestilah ada satu penghakiman supaya akan jadi presiden kepada mahkamah-mahkamah di bawah nanti. Kerana kalau keputusan mahkamah yang paling tertinggi dari mengikut doktrin sterilisasi, kita kata akan mengikat keputusan yang dibuat di Mahkamah Apex, Mahkamah Tinggi kepada mahkamah di bawah, sama ada Mahkamah Rayuan ataupun Mahkamah Tinggi ataupun Mahkamah Rendah Syariah. Jadi perlu dari segi itu bagi kes-kes yang dihakimi di peringkat rayuan, sama di Mahkamah Rayuan, dan penting sekali Mahkamah Utama nanti, mesti ada satu penghakiman yang ditulis oleh panel hakim tersebut. Dan ianya boleh dikumpulkan menjadi satu jurnal. Dalam di Mahkamah Sivil, di civil case kita banyak jurnal-jurnal. Land Law Journal, Current Law Journal, dan ada juga kes-kes dari Mahkamah Syariah yang dimasukkan ke dalam jurnal-jurnal ini, kes-kes yang mempunyai kepentingan awam. Itu pandangan saya. Okey, Profesor. Okey. Ada lagi ke nak tambah? Kedap saya nak balik kepada ini, orang awam tak berapa nak dengar kita punya perbincangan ni sebenarnya. Kita ni orang yang hebat-hebat. Orang awam nak dengar ya. Saya boleh mula balik kan. Mengapa Perak dulu? Tidak Kelantan ke, Terengganu ke, yang bising-bising nak mahkamah syariah ni Kelantan. Macam mana Perak dulu yang buat mahkamah utama ni? Siapa nak jawab?
Soalan tipu emas ni. Tipu perak dulu ni. Datuk apa ni? Ya. Datuk Profesor dan rakan-rakan semua. Kalau kita lihat daripada latar belakang perbincangan berkaitan dengan mahkamah penambahan mahkamah ni, Datuk Profesor Emeritus Prof Najibah dia dah sentuh sikit tadi. Dia kata beliau terlibat dalam perbincangan berkaitan dengan penambahan mahkamah, sama ada mahkamah 4 tingkat ataupun mahkamah 5 tingkat. Ya. Daripada sudut sejarahnya di pihak Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia untuk mewujudkan satu additional court selepas daripada Mahkamah Rayuan Syariah ini telah bermula sejak daripada tahun 2010 lagi. Semasa Tan Sri Ibrahim menjadi ketua pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Idea untuk mewujudkan layer yang keempat ni telah bermula. Kemudian seingat saya dalam masa yang sama juga pihak Jabatan Peguam Negara mengemukakan usul untuk mewujudkan mahkamah yang 5 tingkat tu. Iaitu yang berlaku polemik daripada tahun 2010 dan di pihak JKSM. Jadi di mana hujungnya Yang Berhormat Menteri telah membuat keputusan ketika itu, telah membuat keputusan untuk mengenengahkan cadangan daripada Jabatan Peguam Negara, iaitu mewujudkan mahkamah yang 5 tingkat itu. Untuk dipendekkan ceritalah Datuk Profesor Emeritus, usaha untuk mewujudkan mahkamah yang 5 tingkat ni since 2010 sehingga dah membawa kepada tahun 2018 tidak ada penghujungnya. Maknanya tak boleh nak wujud. Jadi seingat saya lah Datuk Profesor Emeritus, pada 29 hari ini sejarah pada 29 hari bulan Januari 2018 saya telah dipanggil oleh Datuk Sri Anwar Zaini ke pejabat beliau lah untuk memberikan sedikit taklimat alternatif kepada mahkamah 5 tingkat ini. Sebab di Perak telah ada keputusan tidak menerima mahkamah 5 tingkat ni. Jadi pada 29 Januari, saya ingat lagi 29 Januari jam 12.30 hari saya ke pejabat beliau dan saya berikan taklimat kepada beliau berkaitan tentang keperluan untuk tambah satu lagi mahkamah yang kita dah putut di idea pada tahun 2010 di pihak JKSM. Alhamdulillah Datuk Sri Anwar Zaini telah terima the idea dan Datuk Sri Anwar Zaini telah telah buat sembah taklimat kepada Tuanku Sultan Nazrin pada bermula, saya ingat lepas daripada taklimat yang saya berikan tu, dan alhamdulillah seperti mana yang kita sedia maklum pada bulan Ogos 2018 dalam pembukaan Dewan Undangan Dewan Negeri yang ke-14 penggal pertama mesyuarat kedua DUN Negeri Perak, Tuanku Sultan Nazrin telah menitahkan dan telah bersetuju untuk mewujudkan telah memberikan perkenan mewujudkan mahkamah yang kemudiannya dikenali sebagai Mahkamah Utama Syariah Negeri Perak. Jadi saya ingat di situ peranan yang dimain oleh Datuk Sri Anwar Zaini dalam memaklumkan dan memberi taklimat kepada sembah maklum kepada Tuanku, dan alhamdulillah Tuanku Sultan Nazrin telah bersetuju dengan pandangan tersebut. Maka baginda telah menitahkan pada bulan Ogos 2018 dan since Ogos 2018 tu selepas titah Tuanku tu maka bermulalah usaha-usaha ke arah formalize penubuhan Mahkamah Utama Syariah Negeri Perak, sehinggalah pada 16 Julai 2020 yang lepas saya bersama dengan Ketua Hakim Syar'i dan bersama Tan Sri Zulkifli Makinuddin kes yang pertama di Mahkamah Utama Syariah Negeri Perak. Jadi saya ingat yang saya boleh bagi lah. Okey, terima kasih.
Ni sebelum Datuk Zainul pergi ni, nak minta ulasan daripada, tak ada ke orang macam Tan Sri, Datuk Sri Anwar Zaini di negeri lain? Di negeri lain? Ya. Wallahualam, saya pun tak pasti. Saya percaya. Mana beginilah, gerakan di negeri lain. Maknanya sepatutnya benda ni dibuat antara negeri-negeri. Ini tiba-tiba saja seolah-olah kata Perak, saya malas duk tunggu orang lain lah. Saya pun baik buat sendiri, kalau tunggu lagi lama lagi. Saya percaya negeri-negeri lain pun ada usaha-usaha untuk meningkatkan sama ada 4 ataupun 5. Negeri Kedah pun saya rasa telah pun memuktamadkan, tetapi setakat rang undang-undang tak dibawa ke Dewan Undangan Negeri. Begitu juga negeri lain mungkin ada ura-ura sedang meminda undang-undang enactment pentadbiran masing-masing, tetapi alhamdulillah negeri Perak, negeri saya telah pun mendahului. Datuk orang Perak ni. Saya orang Perak. Jadi itu yang Perak telah mendahului. Negeri-negeri lain yang saya tahu, negeri Kedah telah pun terdapat banyak perbincangan tetapi belum dapat direalisasikan lagi, mungkin atas sebab-sebab yang tertentu lah. Jadi bagi saya kalau nak menjuarai isu ini perlu faham sistem undang-undang itu sendiri, undang-undang syariah itu sendiri. Kalau orang yang nak menjuarai itu sendiri tidak berapa faham, mungkin dia tidak dapat convince orang lain untuk menerimanya. Oh, gitu ni. Siapa nak ulas ni? Ya, Sela. Apa ni, Datuk Mahmud saya nak tanya apa ni, celah sikit lah dengan Datuk Zainul, sebab Datuk Zainul kata apa ni, saya orang Kedah. Sorry, saya Kedah, orang Perak Datuk Zainul apa ni, sebab daripada tadi kita bermula dengan menyatakan keadilannya bila adanya Mahkamah Utama Syariah ini. Jadi bila Perak mengambil langkah ini, tak ke nanti ada anggapan apa ni, Perak aja yang ada keadilan, negeri lain tak ada. Jadi macam mana? Saya rasa kita perlu lihat daripada aspek yang lebih positif. Perak memulakan sesuatu yang baik, negeri-negeri lain harus mengikutinya. Perlu ada dengki dalam isu dalam perkara yang baik lah. Bukanlah dengan mengambil kata oleh kerana Perak dah buat dan negeri lain tidak ada usaha untuk meminda enactment pentadbiran masing-masing. Saya rasa dengan adanya persidangan Mahkamah Utama Syariah Negeri Perak, ia memberi sort of tekanan kepada negeri-negeri lain untuk mewujudkan Mahkamah Utama juga sebagaimana yang telah berlaku di negeri Perak. Datuk Naim bagaimana sebenarnya kesediaan negeri-negeri lain untuk mengambil langkah ataupun inisiatif yang sama supaya kita nampak ada kesegeragaman dan keadilan itu macam kita sebut tadilah, Perak mengambil langkah yang memulakan langkah tersebut dan akan diikuti oleh negeri-negeri lain. Tapi bagaimana kesediaan dan juga persiapan negeri-negeri lain? Terima kasih Profesor Datin Dr. Rahina atas soalan ni. Kita sedia maklum bahawa jabatan, saya rasa soalan tu kalau dituju kepada saya atas kapasiti saya sebagai Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Seperti mana yang Prof sedia maklum, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1998 adalah memainkan peranan untuk menyelaraskan pentadbiran, keadilan, kehakiman dan perundangan syariah. Kita sedia maklum di bawah Perlembagaan Persekutuan, Mahkamah Syariah adalah mahkamah negeri. Mana dia adalah milik negeri. Kalau Perak, milik negeri Perak. Kalau Kelantan, milik negeri Kelantan. Kalau Negeri Sembilan, milik Negeri Sembilan. Jadi oleh kerana ianya adalah milik ke-14 negeri ini, maka apa yang berlaku sudah tentu perbezaan daripada sudut pentadbiran, kehakiman dan keadilan itu. Dia akan berbeza. Maka di sinilah Prof. Raina, maknanya peranan yang dimainkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
seperti mana yang Prof sebut tadi tu. Kita memainkan peranan untuk mengajak mahkamah-mahkamah syariah negeri oleh kerana isu ketidakseragaman ini merupakan menjadi duri dalam daging. Apabila masyarakat melihat undang-undang syariah itu tidak seragam, maka syariah itu akan dipandang rendah. Mahkamah syariah itu akan dipandang rendah. Maka dalam konteks inilah atas dasar ta'awun, kerjasama. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Prof Emeritus, kita sedia maklum, kita tidak ada mahkamah dengan kita. Kita hanya boleh persuade, mengajak. Sama-sama mengajak negeri-negeri, ketua-ketua hakim syar'i negeri-negeri untuk bersama-sama kita wujudkan satu pentadbiran yang seragam. Maka dalam konteks ini, Prof Emeritus, oleh kerana Mahkamah Syariah Negeri Perak telah memulakan mewujudkan satu mahkamah tingkatan 4. Datuk Zainul dah sebut tadi, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam 2 perkara. Maknanya kita ada hasad bila kita tengok rakan kita buat benda yang baik, kita ada hasad untuk sama-sama buat kebaikan. Jadi dalam konteks itulah, maka Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia mengajak mahkamah-mahkamah syariah yang lain untuk melihat perkara ini secara positif supaya keadilan itu, sebab dia punya the crux of the matter is mereka yang memulakan kes di mahkamah-mahkamah tinggi di seluruh negara, mereka rasa tak puas hati sebab mereka tak dapat keadilan sebab kes mereka ni lebih berat tetapi ada hak satu sekali saja untuk merayu. Tetapi bila di Perak telah memulakan untuk memberikan hak kepada mereka yang tak berpuas hati merayu ke mahkamah utama, maka sudah tentu rakan-rakan rakyat-rakyat di negeri yang lain ingin melihat keadilan yang sama di negeri-negeri yang lain. Jadi kita bermula daripada satu premis untuk memastikan keadilan. Maka Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Prof Raina, kita telah memulakan mengajak rakan-rakan dan di mahkamah-mahkamah syariah telah memulakan tindakan untuk memastikan supaya mahkamah yang keempat ini dapat diwujudkan di negeri-negeri. Di pihak Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia memandangkan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan ini adalah menjadi model kepada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Kita akan memulakan proses ini. Kita telah dapat persetujuan daripada Yang Berhormat Menteri, dan Yang Berhormat Menteri kita akan sediakan kertas-kertas yang sepatutnya untuk kita dapatkan persetujuan di peringkat kabinet. Seterusnya dapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong, dan kemudian insya-Allah dengan adanya perkenan daripada YDPA dan juga persetujuan daripada kabinet, kita harap Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan juga akan dapat mewujudkan satu lagi layer mahkamah di peringkat yang keempat tadi seperti mana yang ada di Perak. Jadi maknanya untuk ringkasan di Prof Raina, berbalik kepada soalan tadi tu, JKSM memang memainkan peranan dalam memastikan tadbiran kehakiman dan perundangan syariah di negara kita ini dapat diseragamkan, sebab isu ketidakseragaman ini menjadi duri dalam daging dalam tadbiran keadilan di mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara. Okey. Boleh saya tambah sikit, Prof? Boleh saya tambah sikit, Prof? Silakan. Saya berpendapat dalam hal ni, Profesor, berhubungan dengan penubuhan Mahkamah Utama Syariah ni, pada pandangan saya memang tidak dapat dinafikan bahawa Duli Yang Maha Sultan dan Tuanku di negeri-negeri mainkan peranan penting dalam untuk menubuh Mahkamah Raya. Juga saya berpendapat tiap-tiap negeri ada mempunyai Majlis Agama Islam yang akan menasihati Duli Yang Maha Tuanku. So anggota Majlis Agama Islam saya rasa boleh mainkan peranan penting untuk menasihati Duli Yang Tuanku akan keperluan mewujudkan Mahkamah Syariah ni. Tadi Datuk Naim kata Datuk Seri Anwar Zaini telah mainkan peranan penting. Saya rasa Datuk Seri Anwar Zaini pun ahli Majlis Agama Islam Perak, saya rasa. So tak semestinya Datuk Seri Anwar Zaini boleh main peranan. Lain-lain anggota Majlis Agama Islam yang learned, yang berbawa, boleh either secara collectively, bukan seorang individu saja yang boleh menasihati Duli Yang Maha Tuanku, kerana bidang kuasa untuk menubuhkan ini terletak atas perkenan Duli Yang Maha Tuanku. Jadi saya rasa tiap-tiap anggota Majlis Agama Islam di tiap negeri patut mainkan peranan untuk menasihati
Okey, ini peranan orang-orang gambar saya okey, teruskan. Boleh saya terus, tapi gambar boleh, saya sikit lagi teruskan. saya tambah. Saya berpendapat Profesor, dalam hal ini bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai Duli Yang Mulia Tuanku, Raja-Raja atau Sultan seperti wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak, ada lebih mudah bagi menubuhkan mahkamah syariah. Saya rasa Dr. Naim boleh beri pandangannya lah. Kerana saya rasa Duli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja-raja ini. Jadi lebih mudah bagi negeri-negeri yang saya nyatakan tadi untuk menasihati Duli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong akan penubuhan Mahkamah Utama Syariah ini. Itu pandangan saya. Okey, Tan Sri, terima kasih. Ni saya sebelum betul saya nak pergi kepada orang akademik ni. Peranan orang akademik sebagai pelobi. Profesor Najibah, orang akademik adakah telah memainkan peranan sebagai pelobi negeri-negeri ini supaya bergerak bersama? Nanti saya bimbang nama pun tak sama dengan antara satu negeri. Ini panggil utama, yang ni panggil atas, yang panggil apa semua sekali. Macam mana? Prof Najibah kena on mikrofon. Sorry. Saya bersetuju dengan apa yang Tan Sri sebut tadi ya, sebab isu-isu ni macam yang kita bincangkan dulu, sudah pun diperbincangkan beberapa kali lah di peringkat forum dan sebagainya lah. Dan saya ingat masa perbincangan di Jabatan Peguam Negara sebelum pilihan raya yang dulu, bukan pilihan yang kemudian yang dulu 2013 ya tu. Masa tu Tan Sri Ghani Fatail pernah sebut dia kata dia akan bawa isu ni ke tengah lah sebelum pilihan raya, dia sebut macam itu ya. Tapi saya rasa komplikasi yang ada di negeri-negeri itu tadi mungkin dalam konteks untuk merealisasikan perlu kepada political will jugalah di negeri-negeri untuk menubuhkan, kerana dia melibatkan banyak perkara-perkara yang kita kata yang perlu diadakan, terutamanya isu-isu berkaitan dengan pejawatan dan sebagainya ya. Jadi tapi saya setuju macam yang Datuk Naim sebut tadi dan mungkin Datuk Zainul juga sebut tadi pasal insya-Allah mungkin bila Perak dah bermula dan negeri-negeri lain melihat ianya satu perkara yang bagus dan patut dicontohi, maka negeri-negeri akan saya dengar Terengganu pun sudah juga memulakan. Cuma dalam konteks tadilah macam saya sebut tadi, kalau saya lah personally ya, mungkin ada negeri-negeri dia tidak merasakan ada kita kata keperluan yang secara urgent untuk menubuhkan tadi ya, kerana melihat kepada kes-kes yang diputuskan misalnya di peringkat Mahkamah Tinggi dan juga Mahkamah Rayuan di negeri-negeri itu yang tidaklah maknanya mendesak untuk mereka bawa kepada peringkat yang lebih jauh ya. Dan ini sebenarnya bergantung kepada masyarakat yang ada di negeri-negeri itulah ya. Kalau saya lihat macam di wilayah Persekutuan, di Selangor dan sebagainya, kesedaran untuk maknanya mendapatkan keadilan yang selanjutnya ya. Kalau mereka tidak selesa dengan penghakiman yang dibuat di Mahkamah Rayuan contohnya, jadi mereka nak lagi ada level yang lebih tinggi. Dan mungkin kalau kita tengok di masyarakat umum di luar daripada Lembah Kelang dan sebagainya, tahap itu tidak membawa kepada tahap yang lebih mendesak. Saya nampak dalam konteks itulah. Dalam beberapa negeri contohnya macam yang disebut tadi, macam Kedah yang saya tahu secara peribadi di negeri-negeri Terengganu dan sebagainya, saya ingat Kelantan ya, banyak kes dapat diselesaikan dengan proses mediasi kerana mereka bukan hanya pakai mediasi ni peringkat suluh sahaja ya, peringkat selepas kita kata perceraian dan sebagainya, tapi mereka mulakan seawal kes. Maknanya bila kes itu difailkan, jadi mereka cuba menyelesaikan secara persetujuan bersama dan sebagainya ya. Jadi banyak kes dapat diselesaikan dengan cara baiklah. Jadi dalam konteks itu mungkin tidak ada keperluan kepada peringkat yang lebih seterusnya. Cuma saya nak tambah sikit Datuk rasa
keperluan untuk kita mengadakan mahkamah yang lebih tinggi ni tadi ya, sebab saya personally nampak ya macam di mahkamah syariah ni yang tadi Datuk sebut tentang mutu penghakiman ya. Jadi mutu penghakiman dan saya ingat dalam dalam beberapa kes-kes yang saya baca dan sebagainya memang sangat ketara lah, maknanya aspek-aspek penghakiman terutamanya di mahkamah tinggi itu perlu dipertingkatkan ya. Jadi saya rasa itu perkara yang perlu diambil serius lah supaya ya, jadi bila kes itu selesai dengan baik ya, contohnya di mahkamah tinggi ya, jadi pihak-pihak tidak perlulah membawa kes seterusnya ke mahkamah rayuan dan sebagainya ya. Cuma saya nampak kepentingan juga di situ dalam konteks mahkamah utama ataupun peringkat rayuan ni tadi, dan kita pun dah banyak deal dengan kes-kes ni semasa membincangkan kes-kes yang nak dimasukkan di majlis hukum dan sebagainya. Mungkin Tan Sri tahu kan ya, di mahkamah syariah kita ada jurnal hukum di mana kes-kes daripada mahkamah syariah yang terpilih akan dimasukkan di mahkamah di dalam jurnal hukum, dan saya nampak mutu pengadilan di peringkat rayuan adalah sangat baiklah. Cuma mahkamah syariah ni sebagaimana yang kita tahu ya, maknanya even mahkamah sivil kita banyak deal dengan interpretation of law dan mahkamah syariah pun begitu maknanya mahkamah syariah, dan kita lihat kita nak supaya mahkamah rayuan sama di peringkat rayuan dan juga mahkamah utama ni tadi memainkan peranan yang besar dalam menginterpretasikan undang-undang hukum syarak terutamanya ya, mengikut konteks semasa ya, sebab kita kalau bolehlah ya, maknanya tidak mahu hanya bersandarkan kepada teks fiqh dan juga undang-undang kita kata apa yang ada ya, kerana undang-undang itu hanya sebagai panduan kepada hakim-hakim untuk kita kata membuat keputusan mereka. Sebab apa yang kita sebutkan keadilan itu ada satu perkara yang relatif jadi dalam hukum syarak ni banyak kita kata apa khazanah-khazanah yang sangat bernilai yang boleh dieksplor yang in fact mungkin tak dapat dimaktubkan dalam kita kata undang-undang statut pun Jadi dengan itu makna kepakaran yang ada di peringkat rayuan ni tadi adalah satu perkara yang sangat-sangat dialukanlah supaya undang-undang syariah di Malaysia ini berkembang dan berkembang dalam konteks maknanya dia dilihat adil bukan hanya kepada pihak-pihak tetapi juga adil kepada masyarakat umum yang boleh menjadikan undang-undang syariah itu sebagai undang-undang rujukan dan yang boleh menjadikan mahkamah syariah itu tempat mereka merujuk untuk mendapatkan hak mereka. Okey. Prof Rana, ada soalan lagi? Ya, ada soalan untuk Prof Najibah bila Prof Najibah sebut dipandang sesuatu masyarakat umum memandang mahkamah syariah ini tempat untuk mendapat keadilan. Kemudian sebelum ini mungkin Datuk Naim ada sebut maksudnya inisiatif ini telah memberikan satu imej lah yang baik terhadap mahkamah syariah. Soalan saya rasa soalan yang memang saya suka, iaitu dengan kewujudan Mahkamah Utama Syariah, apakah wanita akan terbela? Kita tahu bahawasanya dalam kajian dalam kajian dalam 70-80% pelanggan, saya buat inverted comma pelanggan di mahkamah syariah adalah wanita. Dan akhir tahun 90-an masuk ke awal 2000-an mahkamah syariah itu telah mungkin saya sebut di-attack lah, dan maka pada saat itu atau pada waktu itu banyak kita kata langkah-langkah dan inisiatif yang dibuat oleh mahkamah syariah untuk menambah baik Jadi balik pada soalan saya yang saya suka sekali iaitu dengan kewujudan Mahkamah Utama Syariah, apakah wanita itu terbela? Wanita kena jawab lah. Datuk Zainul nak jawab lah. Oh, Datuk Zainul tak, wanita kena jawab. Wanita. Saya ajak nak suruh orang lelaki jawab. Okey. Sila Prof Najibah. Sila. Saya? Okey, terima kasih Prof Rehana. Okey, wanita yang jawab. Walaupun itu saya cuba tidak bersikap bias lah cuma saya punya pengamatan tadi sebab tu saya rasa saya sangat memberi sangat mengharapkanlah Mahkamah Utama, Mahkamah Rayuan ke atas dapat memainkan peranan dalam
dalam kita kata menginterpretasikan undang-undang itu mengikut kita kata konteksnya yang betul ya. Jadi apa yang kita dapati memang kalau kita lihat ya undang-undang yang ada sekarang ya, undang-undang yang ada sekarang ni kita ambil daripada berbagai-bagai mazhab kita memakai kaedah talfiq dan sebagainya, terutamanya kalau kita bercakap tentang sama ada undang-undang atau undang-undang keluarga, sama ada dia berkait dengan undang-undang pusaka ke property dan sebagainya ya. Apatah lagi kita melihat kebanyakannya adalah berkait dengan undang-undang keluarga lah ya. Yang sebenarnya memerlukan kepada kita kata reformasi undang-undang itu sendiri ya. Jadi undang-undang yang ada sekarang ni kalau kita pakai secara literal dia akan membentuk kita kata apa satu pemikiran apa yang dipanggil sebagai protective mindset. Ya, maknanya protective mindset ni bagi saya lah maknanya semua orang perempuan ni tak boleh. Semua orang perempuan ni tak boleh Jadi kita ambil beberapa contoh kes macam poligami undang-undang yang tidak balance. Itu balik kepada isu undang-undang yang tidak balance. Kalau kita ambil isu poligami isu-isu cerai luar mahkamah contohnya ya. Jadi kita akan nampak bahawa banyak kes-kes ini banyak kes-kes yang berkaitan dengan wanita ni berkisar tentang aspek-aspek inilah ya, isu nafkah dan sebagainya ya. Lepas tu kita kata apa jadi undang-undang yang kita ada sekarang ni dia tak balance ya. Dia tak seimbang antara orang lelaki dan orang perempuan. Jadi macam mana kita nak mewujudkan keseimbangan itu ya dalam undang-undang tu tadi ya. Jadi contohnya kita ambil cerai luar mahkamah. Sekarang ni kalau suami lafaz cerai luar mahkamah je ya dah je tapi tak kalau sampai nak bunuh-bunuh. Yalah. Jadi kan seolah-olah macam ni ya. Maknanya kebanyakan ni kita cerita tentang kebanyakan kes. Yalah. Ya. Maknanya kalau suami tu dia nak kahwin lain kan ya. Jadi saya kata tak boleh ya. Awak apa nama ni nak beli pampers anak pun tak apa nama ni tak ada duit contoh kan ya. Lepas tu jadi nak justify dia punya niat dia tu dia ceraikan bini dia tu. Dia pun kahwin lain. Ini kes-kes yang ada dalam kita punya file pun ya. Jadi dengan sebab kerana itu wanita pun tercerailah ya. Jadi hak dia balik kan. Dari bila dia nak tuntut nafkah, dia nak tuntut mut'ah sebagainya berapa nama ni? Kes-kes yang terlalu panjang dan kita pun dah melalui kajian kita pun kita dah buktikan mungkin yang Ahmad Arif boleh sahkan maknanya prosedur-prosedur yang kita ada sekarang ni pun perlu dipinda, kita kena pemudahkan sebab undang-undang yang kita ada ni pun sangat complicated. Jadi saya nampak undang-undang tu sendiri memainkan peranan yang besar lah dalam mewujudkan apa yang dipanggil sebagai protective mindset tu tadi sehingga kan apa nama ni hak-hak wanita tu tadi yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan kerana ada complexity of procedures dan sebagainya, jadi berlaku kelewatan dan sebagainya, jadi benda-benda macam ni tidak dapat ditangani dengan baik. Jadi bukan undang-undang tu tidak baik tapi bagaimana undang-undang tu di-manage apa nama ni dan diinterpretasikan itu yang memberi kesan yang besar dalam kita kata apa bagaimana hak-hak ini tidak dapat direalisasikan dengan secepat mungkin. Jadi kita kena faham bahawa dalam hal-hal yang melibatkan kita kata pertikaian keluarga dan sebagainya ni dia melibatkan kadar emosi yang sangat tinggi ya. Jadi kes-kes ini perlu disifat sebagai urgent untuk diselesaikan ya. Jadi kalau tak diselesaikan jadi mereka pun akan cari ruang lah untuk apa nama ni untuk menyuarakan pandangan-pandangan mereka dan sebagainya. Tak ada ke orang lelaki-lelaki nak mencelah ni? Prof, saya nak saya terpaksa keluar sebab ada appointment. Saya nak bagi kesimpulan saya way forward, boleh Prof? Okey, silakan. Sebagaimana yang kita bincangkan, Mahkamah Utama ini diwujudkan. Jadi awal tadi pun saya katakan Mahkamah Utama Syariah ini adalah langkah pertama. Tapi ada banyak perkara-perkara lain lagi yang perlu dibuat untuk menyamatarafkan Mahkamah Syariah ini dengan Mahkamah Sivil. Antara yang kita boleh lihat ialah kalau kita dah ada 4 layer di Mahkamah Syariah Perak, peguam-peguamnya masih yang sama. Training peguamnya adalah yang sama.
kita masih lagi tidak ada badan khusus di Mahkamah di Perak untuk seperti mana yang ada di atas Profession Guaman Syariah Wilayah Persekutuan, itu pun masih belum diwartakan lagi dalam proses pewartaan. Jadi peguam-peguam juga perlu disediakan dari segi mental, dari segi fizikal, dari segi ilmu dan sebagainya untuk berguam beramal di Mahkamah Utama nanti. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kalau kita lihat, kita kata nak sama taraf dengan Mahkamah Sivil, nak sama taraf dengan Mahkamah Sivil. Kalau di Mahkamah Sivil, kita Tan Sri, kita ada di Mahkamah Rayuan, kita ada Rules of the Court of Appeal. Di Mahkamah Persekutuan kita ada Rules of the Federal Court, Federal Court Rules. Tapi di Mahkamah Syariah kita dah wujudkan 4 layer. Tata caranya masih lagi enactment tata cara mal Mahkamah Syariah daripada Mahkamah Rendah sampailah Mahkamah Utama, itulah tak ada specialized. Jadi kadang-kadang perkara yang dibangkitkan oleh Dr. Najibah dan juga Prof. Raina tadi tentang urgency of certain matters itu, kalau di Mahkamah Sivil kita boleh katalah nak dapatkan penggantungan dengan kadar segera, kita boleh terus pergi ke Mahkamah Rayuan untuk dapat appear before one judge di Court of Appeal untuk dapat penghakiman. Tetapi tidak di Mahkamah Syariah, kita perlu tunggu 3 orang hakim bersidang dan sebagainya. Ia mungkin mengambil masa sebulan, mungkin ambil masa 2 bulan, mungkin mengambil masa 5-6 bulan. Jadi rules itu perlu juga diadakan untuk kita dapatkan keadilan dengan kadar bukan harid, tetapi kadar keadilan yang dalam kadar yang cepat untuk kita elakkan ketidakadilan berlaku kepada pihak-pihak. Jadi bukan hanya dengan mewujudkan mahkamah layer itu saja, rulesnya perlu diperkemaskan, peguamnya perlu diperkemaskan, undang-undangnya perlu dikemaskan, jurisdiction, latihan hakim dan sebagainya itu semua perlu diambil tindakan selepas daripada pewujudan Mahkamah Utama ini. Jadi saya rasa sebagaimana awal tadi saya katakan, saya alu-alukan penubuhan Mahkamah Utama ini, tetapi ia bukan berhenti di situ saja. Perlu ada perkara-perkara lain, the domino effect-nya, banyak perkara-perkara lain yang perlu dilakukan untuk memartabatkan Mahkamah Syariah dan perundangan syariah di Malaysia, khususnya di negeri Perak ini. Wallahualam. Okey, terima kasih. Saya nak menjawab, Profesor. Saya nak jawab yang apa yang Datuk Rijal sebut tadi tentang keperluan mengadakan tata cara prosedur bagi melicinkan prosedur perjalanan Mahkamah Syariah, terutamanya Mahkamah Utama Syariah. Saya ingin menyatakan sini bahawa di bawah enactment baru yang kita wujudkan di Perak ini, enactment Mahkamah Syariah 2018, kita ada satu peruntukan di bawah Seksyen 42 yang mengatakan penubuhan jawatan kuasa kaedah-kaedah Mahkamah Syariah. Dan kita pun sudah menjalankan fungsi di bawah jawatan kuasa ini untuk membuat kaedah-kaedah tentang tata cara Mahkamah Utama, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah Syariah. Dan saya adalah seorang ahli dalam jawatan kuasa ini. Alhamdulillah. Sidang 3-4 kali bagi mengadakan beberapa kaedah yang boleh melicinkan perjalanan proses keadilan di peringkat-peringkat mahkamah yang ada. Di antara ahli dalam kuasa adalah penasihat undang-undang negeri, ketua hakim syari dan tiap-tiap seorang hakim Mahkamah Utama, Mahkamah Rayuan dan juga wakil dari peguam syari. So dalam hal ini saya menjawab kepada Datuk Zainal Rijal, kita sedang bersedia untuk mengadakan beberapa kaedah yang boleh melicinkan perjalanan tata cara proceeding mahkamah. Terima kasih. Alhamdulillah, saya suka dan harap pun peguam juga bersedia lah begitu kan? InsyaAllah. Itu satu isu yang di kalangan peguam pula. Okey, Datuk Mahmud, saya minta terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Prof. Raina. Yelah tadi saya dah dengar dengan Prof. Najibah, mungkin saya nak dengar dengan Datuk Naim lah sebabnya nak balik kepada soalan wanita lagi dah. Sebabnya Mahkamah Syariah ini Datuk, bila sebutnya Mahkamah Syariah,
selalu sekali diasosiasikan dengan bersama dengan wanita. Jadi kita mengharapkan dengan inisiatif yang baru ini boleh memberikan satu image atau perspektif yang baik, terutama sekali Mahkamah Utama Syariah ini boleh kita kata membela kaum wanita. Mungkin Datuk Naim ada pandangan? Terima kasih Prof. Rahina dan terima kasih atas concern tadilah berkaitan dengan persoalan berkaitan sama ada dengan wujudnya Mahkamah Utama Syariah ni akan memprejudiskan hak wanita. Datuk Prof. Emeritus Prof. Rahina, saya masa mula-mula mengambil amanah sebagai ketua pengarah ini, saya telah gariskan 4 dasar untuk kita reform untuk lakukan reform. Yang pertama iaitu law reform sendiri, iaitu reformasi kepada undang-undang iaitu di mana yang berlaku di Perak Datuk Profesor Emeritus. Kita tengok dengan titah tuanku tu beberapa undang-undang telah diwujudkan. Tan Sri Zul sebut tadi berkaitan dengan kewujudan ataupun enactment Mahkamah Syariah. Kalau dulu ada enactment pentadbiran agama Islam Negeri Perak, sekarang dah ada enactment Mahkamah Syariah. Dalam enactment Mahkamah Syariah itulah diperincikan bidang kuasa Mahkamah Utama Syariah ini. Yang daripada sudut law reformnya. Yang kedua, pada pandangan saya, saya telah sebut berkaitan tentang procedural reform, iaitu reformasi daripada sudut prosedur. Yang ini berkait rapat dengan apa yang Prof. Dr. Najibah sebut tadi. Contohnya, sama ada tata cara yang sedia ada ini yang lebih mungkin kurang, is not family friendly. Dia lebih kepada litigation. Bagaimana kita sama ada prosedur yang sedia ada di dalam enactment tata cara mal Mahkamah Syariah ini sesuai dalam konteks bidang kuasa kekeluargaan yang diberikan kepada Mahkamah Syariah. Yang itu kita akan lihat daripada sudut reform Prof. Profesor Rahina. Yang itu yang kedua daripada sudut prosedur reformnya. Yang ketiga, kita nak lihat reformasi daripada sudut IT. Yang amat berhormat Perdana Menteri sebut berkaitan tentang norma baru selepas daripada pandemik COVID-19 ini. Kita lihat kepada perbicaraan pengurusan pentadbiran di mahkamah, sama ada di mahkamah sivil maupun mahkamah syariah. Kita nak lihat perubahan daripada sudut penggunaan IT ni, Prof. Emeritus. Maknanya penggunaan IT ini perlu lebih banyak digunakan di mahkamah syariah. Hakim-hakim mahkamah syariah lebih IT friendly. Otherwise kita akan tertinggal di belakang. So yang ini yang reform yang ketiga yang saya lihat. Dan yang keempat ialah apa yang disebut sebagai ADR, Alternative Dispute Resolution. Yang ini pun telah dibincangkan oleh panel yang lain berkaitan tentang mediation, arbitration dan lain-lain. Jadi Prof. Emeritus, Prof. Rahina, saya berpandangan bila kita boleh melihat kepada perubahan-perubahan yang bakal dilakukan, sebab ini memerlukan kepada perubahan mindset di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan juga seluruh anggota warga kerja di mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara. Jadi kalau kita boleh adakan satu bentuk pemikiran dengan dasar perubahan, 4 perubahan yang telah saya gariskan tadi, insya-Allah kita harapkan supaya reformasi yang berlaku kepada sistem perundangan dan kehakiman syariah ini dia lebih berbentuk total, absolute dan bukan piecemeal. Itu harapan saya lah, Prof, daripada sudut Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Jadi saya mengharapkan bila saya sebut tentang reformasi procedural reform tadi tu, bila salah satu yang kita lihat, contoh yang kita bincangkan pada petang ini ialah berkaitan tentang keperluan memberikan keadilan setara dengan mewujudkan mahkamah 4 tingkat. Maka di Perak tadi dia telah ada Mahkamah Utama Syariah tu, Prof. Emeritus. Tetapi dalam masa yang sama, persoalan yang dibimbangi, bila kita wujud satu lagi layer, kita bimbang akan berlaku salah guna proses mahkamah.
Bila ada pertambahan layer mahkamah akan menyebabkan mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab menggunakan proses yang satu lagi ada ini untuk delay the process. Yang ini kita bimbang. Kebimbangan ini ada pada Prof. Rahana. Kebimbangan ini ada pada Profesor Dr. Najibah mewakili wanita-wanita di luar sana. Saya faham. Jadi persoalan di sini ialah bagaimana kita nak wujudkan kesetaraan tadi tu, keadilan. Sebab di undang-undang bila kita nak reform, dia mestilah berbentuk gender neutral. Dia tidak boleh jadi gender bias kepada lelaki ataupun kepada wanita. Jadi saya percaya kewujudan penubuhan mahkamah yang keempat ini ialah untuk memberikan keadilan tanpa melihat kepada gender pihak-pihak tersebut. Sebab kalau kita bincang isu hadanah contohnya, seorang ibu yang kehilangan anak melalui perintah hadanah mahkamah tinggi yang diserahkan secara salah kepada bapa, dia ingin mendapatkan keadilan kepada mahkamah rayuan syariah, dan seterusnya kalau dia tidak dapat keadilan merayu di mahkamah rayuan syariah, dia perlukan kepada mahkamah yang satu lagi untuk membuat keputusan yang lebih adil. Jadi dalam konteks itu saya nampak keadilan tersebut diperlukan bukan sahaja oleh pihak lelaki tetapi juga pihak wanita. Dalam konteks inilah maka apabila undang-undang penubuhan mahkamah keempat tingkat ini adalah gender neutral, maka saya tidak nampak dalam konteks itu bagaimana kewujudan mahkamah ini akan memprejudiskan hak wanita dalam kes ini. Kalau ada pun Prof. Emeritus, pada saya kalau ada pun yang kerap dibincangkan ialah berkaitan dengan isu perceraian ini. Perceraian yang melibatkan satu tempoh yang lama bermula daripada mahkamah rendah, kemudian pergi kepada mahkamah tinggi dan kemudian kepada mahkamah rayuan. Dalam konteks ini Prof. Raina, ramai wanita yang beranggapan dengan adanya dua rayuan ini menyebabkan ketidakadilan kepada wanita. Itu betul. Kalau kita tengok daripada sudut daripada satu konteks, suami-suami yang tidak bertanggungjawab menggunakan proses rayuan ini untuk delay perceraian tadi tu, maka ia akan menimbulkan prejudis kepada wanita. Yang itu daripada sudut rayuan tadi. Tetapi dalam masa yang sama, bila saya sebut tentang reform kepada prosedur, maka saya cadangkan di sini, wallahualam lah Prof. Emeritus, tapi benda ni benda yang besar lah. Di dalam Instrumen Pentadbiran Agama Islam Negeri-Negeri, membenarkan rayuan termasuklah dalam isu status. Maknanya bila mahkamah dah menentukan status perceraian seorang wanita, seorang isteri dengan suami di peringkat mahkamah rendah, ruang rayuan ini diberikan kepada suami tadi itu untuk merayu di mahkamah tinggi dan kemudian di mahkamah rayuan. Jadi isu pokok tadi itu ialah enactment pentadbiran agama Islam negeri-negeri membenarkan isu status tadi itu untuk dirayu. Jadi persoalan yang saya sebut tentang reform tadi ialah dia berbentuk substantive reform. Kita kena tengok balik enactment pentadbiran di situ. Ada tidak keperluan untuk undang-undang tadi itu dipinda? Sekiranya mahkamah rendah telah buat keputusan tentang status perceraian pihak-pihak tadi itu, maka dia berakhir di situ. Tidak boleh dirayu. Tetapi setakat hari ini, status itu di bawah enactment pentadbiran dibenarkan Prof. Emeritus untuk dirayu ke mahkamah tinggi dan kemudian ke mahkamah rayuan. Yang ini yang menjadi pertikaian di kalangan wanita-wanita. Mereka tidak nampak keadilan. Suami tadi itu menggunakan proses perceraian. Dalam tempoh rayuan tadi itu Prof. Emeritus, suami tadi itu dia boleh berpoligami. Dia kahwin yang kedua, kahwin ketiga dalam tempoh rayuan tadi itu. Sedangkan isteri yang dah bercerai tadi itu digantung status dia sehinggalah ke peringkat mahkamah rayuan. Jadi kesimpulannya Prof. Raina, saya katakan tadi tu bahawa penubuhan mahkamah empat tingkat, mahkamah utama tadi tu dia sebenarnya tidak memprejudis sebab ianya adalah gender neutral. Tetapi kalau isu perceraian yang menjadi masalah, maka itu persoalan yang berlainan. Kita kena lihat kepada substantif undang-undang tadi tu sama ada perlu dipinda bagi membenarkan isu status tadi tu tak dibenarkan untuk pergi kepada rayuan. Okeylah. Tan Sri, saya nak tutup perbincangan tentang gender ni. Ada apa-apa Tan Sri nak ulas?
pada pandangan saya, sistem yang ada dan sistem nak diwujudkan dengan penambahan Mahkamah Utama Syariah, saya tidak nampak yang ia gender bias kepada wanita ataupun lelaki. Yang pentingnya keadilan yang saya kata awal tadi, kedua pihak dan kedua pihak wanita. Dan saya harap hakim-hakim akan bersikap adil dari segi mengikut fakta dan undang-undang yang sedia ada lah. Kerana kita hakim membuat keputusan berasaskan fakta dan fakta disokong dengan undang-undang yang ada. Itu pandangan saya. Okay. Biasanya hakim ni, kalau hakim lelaki, dia ada gender bias ke tak? Pada saya saya sebagai tidak. layman ni ialah. Ya, buat diri saya tak ada bias. Kerana satu sebab yang saya kata tadi, keputusan adalah berasaskan fakta dan undang. Kalau kesilapan dibuat oleh hakim yang berkenaan, ia tertakluk pada rayuan yang Dr. Naim kata tadi. Hakim 3 orang boleh membetulkan kesilapan yang dilakukan kalau ada oleh hakim yang membicarakan seorang diri tadi. Itu pandangan saya. Dan juga sekarang dengan Mahkamah Utama Syariah, satu peringkat lagi kalau Mahkamah Rayuan tersilap mengaksas ataupun mengubah keputusan Mahkamah Tinggi Syariah. Itu pandangan saya. Prof. Rayhana, ada soalan lagi? Tak ada, dah puas hati dah saya dengar semua penjawab yang berkaitan dengan mahkamah dan juga wanita. Okey. Satu soalan kecil daripada saya. Ada kemungkinan masalah implikasi keuangan dan sumber manusia dalam menubuhkan Mahkamah Utama ni besar ke dia punya implikasi? Boleh saya jawab ya? Ya, silakan. Saya rasa dari segi implikasi kewangan setakat ini tertakluk pada pandangan Dr. Naim lah. Kerana saya rasa tidak melibatkan implikasi kewangan yang tinggi dengan kehidupan Mahkamah Utama Syariah ini. Kerana pada pandangan saya, bangunan mahkamah yang ada sekarang di peringkat semua negeri, terutamanya Perak, saya rasa mencukupi bagi menubuhkan Mahkamah Utama Syariah ini. Boleh diadakan di bangunan yang sama, kan? Dan kalau tak ada tempat pun kita kata, kadang-kadang bila Mahkamah Utama bersidang, Mahkamah Rayuan Syariah tidak perlu bersidang dan boleh digunakan kamar bicara Mahkamah Rayuan ataupun Mahkamah Tinggi Syariah. So dari sudut implikasi kewangan lah. Dan juga saya rasa dari bilangan hakim pun buat setakat ini, tiada keperluan untuk melantik hakim-hakim sepenuh masa bagi Mahkamah Utama Syariah. Sekarang di Perak pun kita hanya melantik panel hakim Mahkamah Utama Syariah yang terdiri daripada saya dan Dr. Naim, dan kemungkinan kami akan menambah seorang 2 lagi. Persidangan diketuai oleh Ketua Hakim Syari yang berjawatan sepenuh masa. So dari sini, dan kami dibayar hanya allowance saja, bukan gaji sepenuh masa berbanding dengan hakim-hakim di Mahkamah Sivil, kerana mereka adalah full time judges yang akan memegang jawatan sehingga umur 66 tahun plus 6 months. Itu kedudukan hakim di Mahkamah Sivil. Mereka dilantik full time. Terdapat 15 orang hakim Mahkamah Persekutuan, 31 hakim Mahkamah Rayuan di Sivil. Tapi setakat ini kita di Mahkamah Syariah tidak mempunyai bilangan hakim yang sebanyak itu. Dan kita pun ahli panel yang bukan full time. Dan itulah pandangan saya setakat ini. Dari sumber manusia pun saya rasa kita boleh menggunakan warga kerja yang sedia ada di dalam perkhidmatan syariah di negeri-negeri itu. Tidak perlu menambah anggota, itu pandangan saya. Okey, sebelum kita tutup, ada apa-apa yang nak diberi, ambil kesimpulan lah, kesimpulan awal yang nak diberikan. Saya nak mulakan dengan saya punya co-moderator lah. Apa yang nak simpulkan ni? Ataupun kita pergi ke lain dulu tak apa. Co-moderator kemudian lah. Pergi kepada Prof. Najibah, macam mana nak simpulkan? Prof. Najibah kena on mikrofon. Okey. Saya sebenarnya
nak benar-benar mengesyorkanlah juga sebagaimana yang telah disebutkan oleh Yang Ma'arif tadi ya, maknanya bukan semua ya, maknanya kita di samping kita mempertingkatkan, kita kata apa, mahkamah, level of the courts ni di mahkamah negeri-negeri ya, apa yang penting juga ialah kita kena memperkemaskan ya, undang-undang substantif dan juga prosedur yang boleh membantu mahkamah di peringkat yang lebih rendah supaya ya kes-kes yang dibawa ke mahkamah yang lebih tinggi ini adalah kes-kes yang genuine ya. Yang genuine yang saya sebut tadi, maknanya ada merits untuk sampai kepada peringkat yang pada bukan satu proses yang diguna pakai oleh mereka-mereka yang ada kepentingan. Mereka yang mempunyai kata apa, yang berada yang boleh kata apa. Jadi saya tengok trend-trend ini perlulah dibuanglah ya, yang sepatutnya tidak diwujudkanlah, sebab kita tahu ada kes-kes yang melibatkan high profile high profile yang abuse the court process ya, sehingga kan kita kata apa, kesnya hanya melibatkan isu-isu perceraian, tetapi berpuluh-puluh kes difailkan semata-mata untuk melambatkan proses mahkamah. Jadi saya rasa perkara yang perlu diberi perhatian yang berskala. Tan Sri. Ya, saya pendapat kita perlulah mainkan peranan untuk memperkasakan lagi tingkatkan keupayaan mahkamah syariah, terutamanya mahkamah yang baru ni, mahkamah utama syariah. Dan saya berharap sangatlah negara-negara yang lain dapat follow the step of Negeri Perak yang telah mewujudkan mahkamah. Yang berhubung dengan tadi yang Profesor kata abuse of process tu, saya rasa memanglah kadang-kadang kita tahu daripada kita baca rekod rayuan tu, terdapat seolah-olah pihak yang buat rayu tu hanya melengah-lengah nak abuse of court process. Saya rasa dalam hal ini hakim memain peranan penting lah. Kita kalau terdapat daripada rekod rayuan yang kita baca daripada kes itu, kita boleh dalam keputusan kita membuat keputusan nanti, buat satu punishment kepada pihak yang abuse of court process dengan memberi kos yang tinggi kepada mereka. Punishment cost. Kita boleh, mahkamah boleh bercara untuk pihak yang abuse the court process ni, untuk dikenakan kos yang tinggi di atas tindakan mereka itu pandangan saya. Terima kasih Tan Sri. Dato' Naim. Saya setuju dengan apa yang Tan Sri sebut tentang tentang kewangan tadi, Prof Emeritus. Itu saya nak ulang balik lah. Saya 100% setuju dengan justifikasi yang disebut oleh Tan Sri tadi tu, berkaitan tentang implikasi kewangan kepada Kerajaan Negeri Perak dan maupun Mahkamah Syariah Negeri Perak lah. Yang kedua, saya rentetan daripada apa yang Prof Najibah sebut dan Tan Sri sebut tadi berkaitan dengan abuse of court process tadi. Saya rasa Prof Emeritus, dengan kewujudan Mahkamah Utama Syariah ini, kita mengharapkan supaya pihak-pihak yang berurusan dengan Mahkamah Syariah Perak dan seterusnya mahkamah-mahkamah syariah negeri lain apabila mewujudkan mahkamah yang sama seperti mana yang Tan Sri Zul sebutkan tadi, insya-Allah supaya sentiasa mengingatkan bahawa mahkamah syariah ini adalah tempat untuk mencari keadilan, bukan tempat yang digunakan terus mendera, terus melakukan kezaliman kepada pihak-pihak yang satu lagi, khususnya menggunakan mahkamah ini dengan wujudnya layer lagi satu untuk terus merayu dan menyemak semata-mata untuk delay, melewatkan pihak yang satu lagi untuk mendapatkan keadilan masing-masing. Dalam konteks inilah Allah SWT telah mengingatkan kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi ingatan apa yang Allah SWT telah sebut tadi itu, supaya kita ini diarahkan dan diperintahkan untuk melakukan keadilan. Jangan disebabkan rasa geram seorang suami kepada isterinya yang memohon cerai,
menyebabkan dia tidak boleh berlaku adil, menyebabkan dia menggunakan mahkamah yang 4 tingkat ini untuk terus menzalimi pihak-pihak yang satu lagi demi untuk memuaskan hati untuk menzalimi pihak yang satu lagi. Kena ingat bahawa mahkamah ini diwujudkan untuk memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang mana seperti mana Tan Sri Zul sebut tadi, mungkin hakim-hakim di peringkat mahkamah tinggi maupun di peringkat mahkamah rayuan telah melakukan kesilapan. Maka di situ perlu kesilapan tadi itu diperbetulkan secara genuine, semata-mata untuk mendapatkan keadilan, bukan menggunakan mahkamah untuk terus mendera dan menyebabkan kezaliman kepada pihak yang satu lagi. Itu kesimpulan saya Datuk Profesor Emeritus, dan saya nak ucapkan banyak terima kasihlah pada Datuk Profesor Emeritus Prof Raina kerana jemput saya untuk bersama-sama dalam dialog pada petang ini. Terima kasih. Okey, terima kasih. Prof Raina buat kesimpulan sikit. Sikit saja Datuk. Yalah, yang baik dan kita mengharapkan bahawasanya perkara ini ataupun inisiatif ini akan dilakukan di negeri-negeri, dan saya rasa semua pihak yang terlibat dengan mahkamah syariah, baik pegawainya ataupun siapa-siapa saja, termasuklah ahli akademik, sama-samalah kita melihat penubuhan mahkamah utama syariah ini sebagai suatu langkah yang ada positifnya yang dapat membantu masyarakat. Itu saja. Okey, terima kasih semua. Sekianlah kita perbincangan kita pada petang ini, dan saya sebelum tutup ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan semua kepada ahli-ahli panel kita dan kepada Prof Datin Rohana kerana sudi menjadi rakan gandingan saya dalam forum ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa dalam sesi-sesi yang lain lagi. Walaupun perbincangan kita makan 2 jam, tetapi ini sebagai satu perbendaharaan pemikiran dan ilmu, bukan suatu perbincangan ringan untuk yang kita lihat sekaligus begitu insya-Allah. Dan akhirnya saya dengan wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.